Baik, berkenaan dengan Al-Masuniyah ataupun Freemason ini, saya nak ceritakan sikitlah berdasarkan apa bahan yang saya ada. Kalau nak cerita detail jadi panjang lah. Saya tak minat, boleh baca sendirilah, boleh Google pun boleh sekarang ni kan. Kalau tak nak beli buku, tapi beli buku lah elok. Bersama saya ni satu kitab buku yang tebal kitab yang tebal bahasa Arab oleh Dr. Sabri Tuaimah. Beliau seorang pengkaji yang agak mendalam tentang Masuniyah, Freemasonry, tentang Sohiyoniyah, Zionism, dan perbandingan agama. Beliau merujuk kepada penulisan-penulisan seperti pengkaji George Zaidan, iaitu kitab dia yang ni Arab Kristian yang bertajuk Tarikhul Masuniyah Al-Am, sejarah am Freemason tahun 1889. Dia mengatakan bahawa Freemason ni wujud dalam dua kategori. Satu Freemason yang real, yang hakiki. Satu lagi Freemason yang simbolik. Sebenarnya ada dua kategori Freemason ni. Yang real memang dia wujud, ya. Dan bila mula dia wujud, itu ada perincian dia lah, ya. Dia kata kalau yang real, yang betul-betul reality Freemason ni ada dua pusingan. Pusingan pertama bermula tahun 715 sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa, sehingga tahun 1000 Masihi. Pusingan kedua pula Freemason daripada sejarah daripada tahun 1000 Masihi hingga 1517 Masihi. Manakala Freemason moden ataupun yang simbolik pula, ini yang banyak teori konspirasi sekarang ni. Dia pun ada dua pusingan juga. Yang pertama 1717 Masihi hingga 1783 Masihi, dan pusingan kedua untuk yang moden ataupun simbolik Freemason ini daripada 1783 sehingga buku beliau ditulis lah, iaitu pada tahun 1889. Jadi sebenarnya kewujudan Freemason itu adalah memang perancangan orang Yahudi untuk mengukuhkan penguasaan mereka ke atas dunia ini, ya. Tapi banyak ditutupi dengan kerahsiaan sebenarnya. Maka oleh kerana itu banyaklah berlaku teori-teori konspirasi kan secara berlebihan. Ya, dia dah macam legenda juga, legenda Masuri, legenda Hantua, ya. Dia memang sejarah, memang ada dalam sejarah, tapi tokoh tambah. Tiada pembuktian bagi setiap cerita dan kisah itu. Dan di sana ada lagi maksud. Dr. Sabri Tuaimah ceritakan apa sebenarnya maksud Freemason ni. Freemason ni daripada dua perkataan Perancis sebenarnya asal dia, iaitu Frank, yang bermaksud benar, ya, ataupun bebas, dan yang kedua Mason bermaksud pembina, pembangun, developer. Jadi Freemason adalah kumpulan pembangun ataupun pembina yang sebenar, yang bebas. Mereka ini adalah golongan orang Yahudi yang tertindas selepas kekalahan mereka, selepas kerajaan Daud dan Sulaiman. Maka mereka orang Yahudi hilang kuasa. Kemudian sekali mereka dapat kuasa balik, sebelum kiamat mereka akan, ya, Allah sudah sebutkan bahawa orang Yahudi ni akan dua kali dia menguasai dunia ini. Jadi maksud Freemason itu ialah kumpulan pembangun yang bebas ataupun yang benar, benar bagi mereka lah. Jadi saya pun terlampau detail kajian ini. Walaupun sedang melakukan kajian, tapi beliau sendiri pun tidak dapat memastikan
Cuma boleh dapat jumpa pada salah seorang daripada 9 keturunan 9 orang yang mengasaskan Freemason ini, gerakan Freemason ini. Menurut cerita daripada George Zaidan. George Zaidan dapat cerita itu daripada seorang penulis Awad Al-Khori, juga Arab Kristian yang mengkaji perkara ini, ya, yang dia bertemu sendiri dengan salah seorang daripada cicit kepada 9 orang pengasas Freemason itu, yang bernama Lauren bin George bin Samuel bin Jonas bin Samuel Lauren, ya. Dan beliau menemui Lauren ini melalui Presiden Republik Brazil yang bernama Prudente de Moraes, ya. Jadi saya rasa tak perlu pergi terlampau jauh tentang sejarah Freemason ini. Saya ada lebih kurang 10 buah lah semua buku tentang Freemason, tentang Zionis, tentang cendekiawan Zionis, tentang tulisan Henry Ford pun ada 4 volume tentang The International Jews, ya, dan buku-buku Jerry de Grey. Kalau kita nak masuk dalam dunia itu, saya gambarkan macam ni, seolah-olah macam saya cuba masuk dalam alam sihir. Sihir itu wujud, dan ahli sihir itu wujud, tapi saya nak tahu hakikat sihir itu susah, banyak masa terbuang, ya. Jadi kalau kita nak tuduh seseorang itu sebagai ahli Freemason, ke orang kanan, ke ahli, ke dapat sokongan, ke, itu bukan satu yang pelik sebenarnya. Saya nak ceritakan sikit, ya, pada tuan-tuan dan puan, di mana Tun Datu Mustafa, ya, Tun Datu Mustafa Sabah, ya, pernah dituduh, difitnah sebagai aktivis Freemason, sehingga beliau terpaksa menjawab, menulis surat kepada Setiausaha Agung Muslim League Rabitah Alam Islami, Syekh Muhammad Ali Al-Harkan. Tulis surat dia menerangkan bahawa surat ini mungkin telah diterjemahkan ke bahasa Arab, sebab dalam buku Arab ni, yang surat asal mungkin dalam bahasa Inggeris lah. Allah Alam, mungkin saya tak pasti Tun Datu Mustafa boleh dapat bahasa Arab ke tidak, tapi surat ni dalam teks Arab. Dia kata kerja dia di Sabah tu ialah mengislamkan 90,000 orang dalam masa 6 tahun. Ya. 90,000 orang dalam masa 6 tahun. Itu ketika itu tahun 60-an kalau tak silap. Ya. Jadi oleh kerana itu ada pihak-pihak yang tidak berpuas hati dan cemburu atas kerjanya yang meluangkan masa, membelanjakan harta untuk mengislamkan ramai orang, khususnya bumi putera Sabah, ya. Jadi sebenarnya dia kata tuduhan aku terlibat dengan Freemason ini iaitu tahun 1955 ketika aku salah seorang daripada ahli majlis Sabah, ahli majlis ataupun majlis wuzara Sabah, iaitu kabinet Sabah, ya. Ketika itu tahun 55 itu ketua ketua menteri Sabah ketika itu Roland Timble, ya. Dan aku ketika itu salah seorang ahli kabinet itu, ya. Jadi ketua menteri Inggeris itu Roland Timble ajak aku menyertai pertubuhan Freemason, dan dia menceritakan itu pertubuhan kebajikan, ada cawangan di seluruh dunia, ya. Maka aku masuk dan aku pernah jumpa sekali, masuk kumpulan itu sekali sajalah, ya. Dan beliau kata tidak ada selepas itu berlaku apa-apa,
tak ada perhubungan apa-apa, itu saja sekali. Ya. Dan aku tidak terlibat dalam perancangan atau melaksanakan perancangan Freemason pun, kata beliau dalam suratnya itu. Dan daripada pembacaan saya juga, Dr. Sabir Taimah mengatakan bahawa ahli biasa Freemason ni semua tokoh-tokoh seluruh dunia. Ya, semua tokoh seluruh dunia adalah ahli dijemput ataupun memang dilibatkan dengan Freemason. Dan biasanya mereka ni tidak tahu rahsia apa-apa pun. Ya. Setelah mereka sampai satu tahap penampisan, baru mereka akan naik sikit, ya, baru dapat tahu rahsia lebih tinggi, begitulah. Setakat ahli biasa tiada apa-apa. Dan di dalam buku ini juga dimuatkan fatwa Syekh Muhammad Rashid Ridha yang ada dalam majalah Al-Manar jilid 14. Beliau mengatakan bahawa Freemason ini di negeri-negeri timur seperti Mesir, Syria ni dan lain-lain, kata mungkin betul juga, kata apa yang ramai orang kata bahawa ahli Freemason ini tidak bekerja untuk politik dan agama. Dia cuma peradaban dan sosial. Ya. Dan mungkin juga ada pendapat yang mengatakan bahawa dia ada bekerja, dia ada hubungan dengan politik dan agama. Ya, setiap pendapat itu dua-dua betul, tiada pertikaian, kerana Freemason tidak kacau ganggu agama, sebab tu ahli dia macam-macam agama ada. Ya. Dan tidak bertujuan melebihkan ataupun memberi supremasi pada mana-mana agama kat agama lain. Tidak mengajak ahli dia supaya tinggal agama asal mereka, tidak mengajak kepada atheism. Dan di Mesir ni mereka tidak bekerja untuk mengubah kerajaan Khedive pun. Kerajaan ketiga itulah sebelum kejatuhan Khilafah Osmaniyah, diperintah Khedive. Dan di Syria pun dia tidak mengajak, tak menunjuk pada untuk menukar kerajaan Ottoman, ya, Osman pun ketika itu. Maksudnya dia tidak melanggar agama dan tidak untuk menguasai politik negeri itu. Itu kata-kata Rashid Ridha. Ya. Jadi Freemason ni asal dia memang dia asal dia politik, katanya. Ya. Dan dia kekal sebagai gerakan politik dalam setiap negara yang ada pemerintahan autokratik, pemerintahan secara anarki ataupun pemerintahan teokratik, pemerintahan agama. Sehingga hilanglah bentuk pemerintahan agama itu ataupun kediktaturan raja itu, maka ketika itu persatuan itu akan menjadi persatuan yang lebih pada sosial, ya, yang menghimpunkan ahli-ahli dia dalam satu festival apa-apa, kemudian mereka akan membuat ucapan, seminar, begitulah. Itu kata-kata Syekh Rashid Ridha. Ya, dan kata Dr. Sabir Taimah bahawa fatwa ini menunjukkan bahawa Imam Sayyid Muhammad Rashid Ridha adalah sangat dalam pengetahuannya, ya, sangat jauh pandangannya terhadap kumpulan ataupun pertubuhan Freemason ini, dan beliau rahimahullah mengetahui dengan terperinci, ya, asas-asas Freemason yang zahir dan juga yang tersembunyi, dan uslub-uslubnya mereka yang ada, kalau ada yang tujuan-tujuan untuk yang tersembunyi itu, ya. Jadi ini pandangan yang, ya, yang moderate, yang munasabah. Ya, dia tak bolehlah setakat ada gambar gambar dengan lodge ataupun jatuh kuasa Freemason, kata dia dah jadi disokong oleh Freemason, ahli Freemason, alat barat, ya. Sedang ada orang pergi ke Iran bergambar bersama, duduk sebaris dengan ulama-ulama Ayatullah Iran, ya. Itu macam mana? Ada tak orang tuduh Syiah nak kembangkan Syiah bahaya pada negara? Ada tak orang tuduh? Tapi tengok maksudnya pihak ini tuduh yang sana tak buat tuduh sini sembarangan begitu. Jadi sepatutnya kita mengekalkan ukhuwah Islamiyah, tidak buat tuduhan-tuduhan, membuat pembunuhan karakter assassination. Ini suatu perkara akhlak yang buruk, yang tidak harusnya berlaku ke sesama umat Islam, kerana dia boleh menimbulkan syak wasangka, perpecahan, tuduh menuduh, ya, umpat mengumpat yang sepatutnya, ya, dielakkan. Sekian itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.